Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha timbalan-timbalan rektor, rektor, ketua-ketua bahagian, ketua pusat pengajian, ketua unit, barisan koordinator, penyelaras program, barisan panel penceramah dan moderator, ahli jawatankuasa pelaksana program Inspirasi Jiwa, khususnya seluruh warga, staf dan mahasiswa-mahasiswi UiTM yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sesama kita memanjatkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahnya jua dapat kita bertemu pada hari ini dalam program bersiri iaitu Inspirasi Jiwa UiTM Cawangan Kelantan. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua jawatankuasa pelaksana program dan juga semua barisan penceramah yang terdiri daripada penceramah dalaman dan juga daripada luaran yang akan berkongsi berbagai aspek keilmuan dalam bidang kerohanian, perundingan, motivasi, kekeluargaan, kesihatan, keselamatan dan lain-lain, insya-Allah. Dan hadirin yang dimuliakan, kita sebagai ayah atau kita sebagai ibu atau sebagai anak atau sebagai pemimpin, semuanya perlu kepada ilmu. Baginda Rasulullah ada bersabda, talabun ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya menuntut ilmu adalah wajib bagi semua muslimin dan juga muslimat. Sebagaimana dengan itu, program ini telah dirangka untuk membolehkan kita mendapatkan ilmu daripada penceramah-penceramah yang telah disusun dan seterusnya juga mendapatkan manfaat daripada situ. InsyaAllah dengan ilmu ini dia akan menghidupkan hati kita, akan memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Jadi untuk itu persiapkan minda dan hati kita untuk belajar, rendahkan hati kita untuk menerima nasihat-nasihat yang baik dan juga hikmah yang akan disampaikan. Melalui penitisan ilmu sebegini, insyaAllah dia akan membentuk jiwa kita, membentuk pemikiran dan juga tingkah laku, khususnya akan membentuk budaya kerja yang baru di dalam persekitaran kita. Pembinaan satu budaya yang positif sebenarnya bermula dengan setiap daripada diri kita. Untuk itu samalah kita pertingkatkan ilmu dan juga amal dalam diri kita. Program Inspirasi Jiwa juga bertujuan untuk meningkatkan penghayatan nilai budaya UiTM, iaitu budaya IDAT dan juga budaya ESI. Ingat balik IDAT apa dia? So IDAT adalah ilmu, disiplin, amanah, rajin dan bertanggungjawab. Manakala nilai kolektif kita adalah nilai ESI, iaitu nilai excellent, synergy dan integrity. Harapan saya agar semua pihak termasuk ketua bahagian dan juga seluruh warga PTJ dan juga pelajar-pelajar akan dapat menghayati tajuk-tajuk yang telah dipilih untuk dikongsikan. Lagi sekali saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada penganjur iaitu unit Percaya The Counselling, HAP, unit latihan bahagian pentadbiran dan juga unit komunikasi korporat dalam menjayakan program Inspirasi Jiwa UiTM Cawangan Kelantan. Allah berfirman dalam surah Taubah, maksudnya bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul serta orang beriman akan melihat kerjaan kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sesamalah kita mempertingkatkan kerja-kerja kita dan juga membetulkan niat semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Akhir sekali sesama kita merasmikan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim akan program bersiri Inspirasi Jiwa UiTM Cawangan Kelantan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam negaraku Malaysia, salam UiTM di hatiku dan salam dari tanah serendah sekebun bunga. Championing Datapreneurship Empowering Community.
Kedatangan tahun 2020 ini, kita diuji dan digemparkan dengan penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia. Kini wabak tersebut telah mengorbankan lebih ratusan orang rakyat Malaysia dan ratusan ribu manusia di seluruh dunia dalam tempoh yang singkat. Ekoran daripada itu, ia telah menimbulkan ketakutan dan merencatkan perkembangan ekonomi dalam kalangan penduduk dunia. Sesungguhnya kita yakin bahawa wabak ini adalah sebahagian daripada ujian Allah kepada umat manusia di abad ini. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Para penonton sekalian, bertemu kita dalam satu segmen Bual Bicara Ilmuwan dalam satu program khas yang telah dirancang oleh Unit Kerjaya dan Kaunseling, Unit Latihan Bahagian Pentadbiran dan Unit Komunikasi Korporat UiTM Cawangan Kelantan, iaitu Program Inspirasi Jiwa Siri 1 2020. Dan pada pagi yang berbahagia ini, saya tidak keseorangan, ditemani oleh seorang pakar ilmuwan dalam mengupas tajuk isu-isu semasa era kini yang kian membimbangkan mengikut konteks pandang sudut Islam. Bersama dengan saya, seorang penceramah yang tidak asing lagi di UiTM Cawangan Kelantan dan di Bumi Serambi Mekah, negeri Kelantan Cik Siti Wang Kembang, iaitu Dr. Muhammad Nazri Mazin, merupakan pensyarah kanan di UiTM Cawangan Kelantan. Kini beliau memegang jawatan Koordinator Zakat, Sedekah dan Wakaf UiTM Cawangan Kelantan. Aktif diundang berceramah dalam bidang keagamaan, juga pernah diundang sebagai panel penceramah dalam segmen Tanyalah Ustaz TV9. Apa khabar Ustaz kita pada pagi ini? Alhamdulillah, sihat. Ya, Alhamdulillah, penuh semangat dan ceria tampak kelihatan di wajah penceramah kita. Baiklah Ustaz, segmen Bual Bicara Ilmuwan pada kali ini akan menyentuh satu tajuk yang sangat penting sebagaimana yang saya terangkan di permulaan mukadimah. Justru tajuk yang akan sama-sama kita kupaskan ialah pandemik COVID-19, bala atau ibtila, satu pandangan. Baiklah Ustaz, sebelum kita merungkai persoalan yang lebih mendalam, suka saya ingin bertanyakan kepada Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan bala? Apakah pula ibtila? Mungkinkah sama atau mempunyai perbezaan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Terima kasih kepada pencara pada pagi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama dalam program Inspirasi Jiwa siri pertama pada pagi ini. Jadi kita sekarang ni memang kita akui sekarang ni kita berada dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik kepada soalan yang diajukan oleh penizah tadi, sama atau tidak bala ataupun ibtila. Jadi dalam bahasa Melayu kita memang kita biasa dengar, ya. Kita biasa dengar tentang bala-bala ini dan musibah kita biasa dengar, tetapi ibtila jarang sekali kita dengar. Ya, betul, Ustaz. Jadi perbezaan dalam bahasa kita memang ada perbezaan lah kalau kita tengok bala dan ibtila ini. Tetapi dalam bahasa Arab, kita lihat sebab dia asal daripada bahasa Arab. Daripada bahasa Arab, jadi artinya kita lihat dia ada asal perkataan dia. Jadi bala itu lebih umum sebenarnya. Jadi kalau ibtila itu lebih khusus. Jadi kalau kita lihat di sini, dia berlaku kepada dua dimensi. Sama ada dia diuji, sebenarnya ujian. Bala itu dalam bahasa Arab disebut imtihanun wa ikhtibar. Iaitulah satu ujian kalau dalam bahasa kita.
Jadi ujian ini boleh berlaku sama ada ujian dengan kesenangan bisarra'i dan ujian dengan kesusahan bidharra'i. Jadi kedua-dua ini sebenarnya ujian. Dan dalam Al-Quran pun ada sebut wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kami akan menguji kamu sama ada dengan kebaikan ataupun kejahatan ataupun kita kata yang tidak diingini berlaku. Jadi kedua-dua perkataan ini sebenarnya dalam bahasa Arab kita lihat ada perbezaannya. Dan dalam bahasa Melayu pun mempunyai perbezaan juga. Ya. Jadi kalau kita lihat kepada balak ini, dia banyak pandangan sebenarnya. Tapi saya ambil pandangan yang sederhana. Berarti kalau kita katakan balak ini itu tertumpu ataupun khusus kepada orang bukan Islam ke orang Islam, itu tidak. Sebenarnya kedua-duanya sekali. Sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Semuanya terlibat ataupun apabila ditimpa musibah ataupun kita kata bala ini, semua terkena. Cumanya kalau kita kata bala ini, kata ulama dia lebih umum. Umum berarti ada orang Islam, ada orang bukan Islam, ya. Ada yang kita katakan dia ni apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka ni sedar. Lalu mereka ni sedar, bertaubat dan mereka ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada ulama mengatakan yang saya tertarik dengan pandangan seorang mufassir yang bernama Khazin, ya. Qala al-Khazin, kata Khazin, dia kata al-ibtila yakunu fi al-khairi wasyarr. Maknanya ujian ibtila tu ujian dia boleh berlaku sama ada baik ataupun ujian dalam bentuk yang tidak baik. Jadi kedua-duanya sekali. Jadi oleh sebab itu kita kalau soalan daripada Puan Zah tadi, sama atau tidak, jawabnya tidak. Tidak sama. Jadi satu lagi pandangan yang saya tertarik yang bernama Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Jadi kata Ibnu Ashur dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, dia kata apa? Kalau kita kata ibtila ini yang ada satu kesusahan yang sangat tinggi, yang teruk sangat. Kalau kita katakan sekarang ini pandemik COVID-19 ni memang tepat sekali lah. Memang tepat sekali. Jadi kalau kita katakan musibah pun hampir sama dari segi bahasa. Itu dia. Cuma yang saya tertarik lagi satu lagi pandangan yang disebut oleh Ar-Raghibul Asfahani dalam kitabnya nama dia Al-Mufradat. Mufradat, dia kata tentang balak dan ibtila ini boleh terjadi sama ada kepada sesiapa sahaja. Kepada sesiapa sahaja. Yang kita katakan asalkan perkara ni yang boleh menyusahkan kita disebut at-takalif kulluha masyaq. Sama ada kesusahan itu berlaku kepada diri seseorang itu dalam apa jua bentuk. Jadi kalau kita kira sekarang ni macam COVID-19 ni memang semua orang terkesan lah, ya. Semua orang terkesan. Jadi kalau kita kata kerajaan sudah pasti kerana dia memikirkan rakyat, negara dan banyak pihak, ya. Kalau kita kata pihak-pihak rakyat sendiri pun apabila ada kawalan pergerakan itu memang norma manusia sudah terubah, ya. Asal dia bebas menjadi tidak bebas. Jadi itu salah satu daripada balak juga dan ibtila juga, ya. Jadi yang keduanya kata Ar-Raghib, dia kata saya tarik ayat yang Puan Izzah baca tadi, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Begitu juga Ar-Raghib juga menyentuh ayat itu. Artinya itu ujian dan bala daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi yang ketiganya kata Ar-Raghib, dia kata ujian itu sama ada melalui kesenangan ataupun kesusahan. Sebenarnya kalau kesenangan untuk supaya disyukuri.
Dan kalau kesusahan supaya sabar. Jadi kalau kita lihat pada bahasa dan banyak pandangan tadi itu ada sedikit sebanyak perbezaan lah. Apapun kalau saya katakan kesimpulan daripada kedua-dua tadi, mana kalau bala tu umum, kalau ibtila tu kita boleh letakkan pada para nabi umpamanya. Ujian nabi itu berat sebenarnya. Ya, ya. Berat. Okey Ustaz, kalau tadi Ustaz jelaskan tadi maksudnya bala dan ibtila ni ada perbezaan. Dan kalau kita katakan dia pun ada satu persamaan secara general maksud dia musibah, ujian ataupun dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Ustaz, saya juga terbaca dan terdengarlah bahawa bala ini ditujukan kepada mereka yang ingkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, manakala ibtila ini pula ditujukan khusus kepada orang-orang mukmin atau yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkah begitu Ustaz? Baik. Kalau kita kata timbul persoalan begitu, bagi saya berdasarkan pandangan-pandangan yang saya rujuk tadi ataupun yang saya melihat kepada pandangan Khazin, Ibnu Ashur dan Ar-Raghib tadi, saya dapati tidak sebenarnya, bukan begitu. Tidak dikhususkan. Cuma bezanya macam kita kata ibtila ni sebab ada dalam satu hadis Nabi SAW yang ditanya oleh Sa'ad ibni Abi Waqqas. Sa'ad ibni Abi Waqqas pernah bertanya Rasulullah SAW, ayyun nas asyaddu bala'an, manusia manakah yang paling besar balanya ataupun tinggi ujiannya? Lalu jawab Nabi SAW, qala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling tinggi ujian ini, kata Nabi SAW, adalah Nabi-Nabi. Jadi di sini kalau kita katakan ibtila itu adalah Nabi. Kalau kita kata bala tu biasa, sebab ibtila ni lebih tinggi. Maknanya kalau manusia biasa diuji seperti Nabi memang tak tahan pun. Memang tak tahan. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala cipta Nabi kita, anugerah kepada para Nabi dan khususnya Nabi kita ni kekuatan jiwa, mental, dari fizikal dia dan juga kita kata emosi dia ni memang sempurna lah. Jadi sebab tu Nabi sebut paling tinggi Nabi. Jadi maknanya kalau kita kata orang bukan Islam ni, ada pandangan mengatakan kalau dia diseksa ataupun ditimpa, ya, dia dikira seksaan dunia, azabul adna disebut. Iaitulah azab yang rendah. Maksud dalam ulama tafsir mengatakan azab yang rendah ni ialah seksaan di dunia. Tetapi kalau dengan seksaan itu dia boleh berubah menjadi insaf dan masuk Islam, itu kebaikan untuk dia. Tetapi kalau dia still begitu dengan kekufuran dia, itu seksaan sudah bermula di dunia. Itu perbezaannya. Ya. Maksudnya di sini pandemik COVID-19 ni hanyalah bala yang memang semua manusia boleh melalui lagi. Ya, betul Ustaz. Ya, betul. Okey, para hadirin yang dihormati Allah sekalian, kita sebenarnya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa lagi bijaksana, sudah pastinya meyakini bahawa di sebalik ujian wabak yang sedang kita hadapi ini, sememangnya terdapat banyak hikmah dan pengajaran yang berharga yang perlu kita hayati. Antaranya ialah wabak ini mengajar kita bahawa kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi kehendak dan kekuasaan manusia. Segala kepintaran akal dan kecanggihan teknologi ciptaan manusia masih belum menemui penawar bagi menghadapi virus yang kecil ini. Segala urusan dan segenap aktiviti manusia telah tergendala. Semua manusia terpaksa akur dan berserah kepada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta sekalian alam. Jadi persoalan di sini ya Ustaz, persoalan kedua yang saya ingin lontarkan kepada Ustaz, apakah dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang berkaitan tentang isu ini? Dipersilakan Ustaz. Ya, kalau kita lihat dalam pandangan, sebab tajuk kita bala atau ibtila satu pandangan. Ya. So pasti kita pandangan Islam ataupun pandangan berdasarkan agama kita, Islam, ya.
dan mempunyai dalil. Apa-apa pun memang berdasarkan kepada nas ataupun dalil. Kalau kita katakan nas dan dalil ini yang masyhur berkait dengan balak ini, itulah ayat yang Puan Izzah baca tadi pun memang dalil. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang itu yang masyhur, dalil berkait dengan kita kata balak dan juga ibtila. Jadi maksud dia apa dia ni, kami Allah Taala menguji kamu bisyai'in, sedikit daripada khauf, ketakutan, wa naqsim minal amwal, kita menjadi kurang dari segi harta benda, ataupun kita kata ekonomi, ya, yang kita katakan hari ini ekonomi. Tentang jiwa memang kita dengar pun hari ini yang bunuh diri berapa ramai lah, dalam kes jenayah bunuh diri akibat daripada pandemik COVID-19. Jadi itu sebenarnya ujian, tetapi mereka tidak dapat menahan kesabaran, berlaku pelbagai jenayah. Minal khauf, ketakutan, rujuk, kelaparan berlaku. Mungkin ada satu tempat, mungkin tidak negara kita ataupun negara kita pun, mungkin ada mereka-mereka yang hilang punca pendapatan menyebabkan berlaku kelaparan, ya. Mungkin berlaku dengan sebab kita fokus kepada COVID-19 ini. Jadi itu semua adalah ujian yang Allah Ta'ala menguji sendiri. Dan kalau kita lihat ujian ini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, berarti ini sunnatullah. Sunnatullah ni berarti ini adalah sistem perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji manusia supaya kembali kepada ke pangkal jalan, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut akhirnya apabila kita seseorang tu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebut dalam ayat tu, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillah. Mereka kena ingat bahawa mereka ini daripada Allah. Mana kita sendiri pun daripada Allah Ta'ala, Allah yang cipta, maka balak dan ibtila itu pun Allah yang menurunkan. Jadi oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut bersabar. Ada wabashiris sabirin, disebut ayat di situ. Kita sebut inna lillah, kita daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita ini daripada Allah dan kembali kepada Allah. Wabashiris sabirin, dan berita gembiralah bagi orang-orang yang sabar. Jadi makna kalau kita lihat itu daripada ayat Quran. Dan kalau kita lihat khusus dalil ini kepada wabak ataupun COVID-19 ini, ada Nabi SAW sebut, idza sami'tum bihil ard fala taqdimu alaihi. Nabi kata apabila kamu mendengar wabak ini ada satu tempat, ya, satu tempat itu, fala taqdimu, kamu jangan pergi. Jangan pergi. Kita tahu ada tempat tu. Sekarang ni lah istilah kita zone lah. Zon merah, zon jingga, ya? Zon kuning ada. Ya. Jadi Nabi kata kalau yang tempat membahaya kamu melibatkan jangkitan itu, jangan kamu pergi. Fala taqdimu alaihi. Itu Nabi sebut. Wa idza waqa'a bi ardin, yang apabila kamu tahu berlaku di tempat itu, tempat kamu, wa antum biha, kamu berada di situ. Fala takhruju firaran minhu, jangan kamu pergi. Betul lah kalau kita kata perintah kawalan yang dilaksanakan oleh kerajaan kita tu memang tepat sekali, mengikut sunnah Rasulullah dan peraturan yang ditetapkan dalam agama kita Islam, ya. Begitu juga satu lagi Nabi SAW sebut, la yuridanna mumridun ala musihhin. Ini semua hadis tadi yang saya baca tadi adalah riwayat Muslim, ya. Nabi kata, jangan pergi, orang yang sakit tu jangan pergi tempat yang sihat. Maksudnya, perintah kawalan kita tu memang tepat sekali, ya. Kawasan merah yang sepatutnya dia tak pergi kepada kawasan hijau ataupun kuning. Jadi, memang tepat sekali, ya. Dan satu riwayat lagi dalam kaedah fiqh dan berkaitan dengan dan kebetulannya kaedah fiqh ini memang hadis Nabi. La darar wa la dirar. Tidak boleh kita menyebar kemudaratan
dan kita memudaratkan. Dialah dia sakit, disebar pula menyebabkan orang lain berjangkit. Itu memang tak boleh. Dan apabila kita tahu, kita patuh SOP itu memang kita mengikut perintah pemerintah dan pemerintah mengikut apa yang ditetapkan oleh agama kita Islam. Ya, itu kalau kita kata daripada dalil lah. Daripada Quran pun ada, daripada hadis pun ada tadi. Ya. Maksudnya di sini Ustaz, Ya. SOP yang telah SOP ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan ataupun KKM sebenarnya telah dinyatakan ya sebenarnya ada terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis. Ya, dalil itu memang dah jelas sebenarnya. Jelas. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan refresh balik ya Ustaz. Ya, Okey, maksudnya dalil tu bila dah ada sebenarnya telah tertulis dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sebagaimana yang tadi Ustaz telah nyatakan sabda Nabi SAW yang apabila kamu mendengar wabak ataupun sesuatu yang berbahaya, penyakit yang berbahaya, janganlah kamu merapati ataupun mendekati. Bermaksud di situ benda ni dah sedia ada tertulis. Jadi alhamdulillah pagi ini memang kita cakap cukup bersyukurlah kita kembali diingatkan kembali bahawa dalil-dalil Al-Quran dan Hadis ini telah ada dinyatakan bahawasanya hikmah dan pengajaran di sebalik COVID-19 juga mengajar kita sentiasa menjaga kebersihan diri dan disiplin dalam kehidupan. Jadi untuk kita memastikan kita terselamat dari dijangkiti virus ini, kita diminta supaya mencuci tangan dengan kerap. Adakah Ustaz dalam dalil Al-Quran? Ya, ada. Ya. Menjaga supaya mencuci tangan dengan kerap, bahkan sentiasa membersihkan tubuh badan kita. Kita juga perlu menjaga jarak dan tidak batuk atau bersin di hadapan orang lain ataupun ke arah orang lain. Ya. Kita diarahkan beratur ketika berurusan dengan pihak lain. Semua arahan dan peraturan ini perlu difahami, perlu diikuti, perlu dipatuhi bagi memutuskan rantaian COVID virus ini. Sekaligus mendidik diri kita tentang peri pentingnya kebersihan dan disiplin di dalam kehidupan seharian. Merujuk kepada hikmah dan pengajaran yang kita tadi Ustaz telah bagi tahu dan saya telah nyatakan, yang boleh kita ambil lantaran pandemik ini, ya Ustaz, bolehkah kongsikan sejarah umat Islam yang terdahulu yang boleh dikaitkan dengan isu ini? Ataupun adakah pandemik COVID-19 ini adalah isu baru ataupun macam mana Ustaz? Tafadhal Ustaz. Ya. Kalau kita lihat kepada sejarah dalam Al-Quran sendiri, dalam hadis umpamanya, hanya pada sejarah Islam lah, kita dapati ulama-ulama terdahulu dia merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita sendiri pun hari ini sama. Ya. Kita lihat sejarah zaman Nabi dahulu, umpamanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh AS diuji dengan taufan, dia sebut taufan. Taufan yang makna kalau kita terjemah hari ini sebagai bencana banjir besar. Ya. Kalau kita lihat dalam apa dia ni tafsir Al-Qurtubi umpamanya, Imam Qurtubi sebut banjir itu boleh lamanya air itu sampai 6 bulan. Dan tingginya air tu 80 batu. Jadi memang kalau kita diuji sekarang ni memang tak tinggal seorang pun. Ya. Jadi kalau kita kata banjir kita macam 2014 tu berat dah. Tapi tak sampai tahap itu ya. Dia masih lagi Islam. Masih lagi. Tapi kalau kita bandingkan zaman Nabi Nuh tu memang habislah. Ya. Memang sangat teruk. Tapi itu adalah ujian. Itu yang kita katakan balak dan juga ibtila tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat pula zaman-zaman Nabi, contohnya Nabi Musa, diuji pelbagai juga. Ada diuji dengan katak, ada diuji dengan darah, ada diuji dengan kutu, ada diuji dengan apa dia ni, pelbagai ya. Dalam ujian dalam kehidupan kaum Bani Israel dahulu. Jadi kita tengok itu semua ibtila, itu semua balak. Dan begitu juga kalau kita melihat kepada apa? Melihat kepada wabak ini sendiri pun memang ada di zaman Nabi-Nabi dahulu, dan zaman kita kata Nabi kita Muhammad SAW pun ada. Ya, yang disebut sebagai zaman Sayyidina Umar, Amwas dan sebagainya. Nah,
nama kepada wabak tu. Kalau kita hari ni nama wabak itu COVID-19. Ya. Jadi kalau kita tinjau kepada bala yang Allah Ta'ala timpa ataupun kita kata musibah yang Allah Ta'ala uji kepada umat manusia ini pelbagai. Pelbagai ada. Contohnya kita kata umat Nabi Muhammad sendiri. Kalau kita kata ujian tidak bersifat wabak pun, ujian semasa menyebar agama Islam tu, Nabi kita dan pengikut-pengikut Nabi kita di kalangan sahabat Nabi yang diancam sehingga disebat, dibunuh, ya, macam-macam diperlakukan oleh musuh-musuh Islam. Itu semua kalau kita kira bala. Ya, kalau kita kira yang perlu kita fikir, kalau kita hidup dalam keadaan hari ini sempit, maka umat dahulu lebih teruk lagi. Umat dahulu lebih teruk lagi. Jadi sebab itu perlu kita motivasikan jiwa kita dalam kehidupan kita dilanda COVID-19 ini dengan sejarah umat terdahulu. Supaya apa? Supaya kita boleh menguat dan mengukuhkan jiwa kita dan emosi kita supaya tidak berlakulah kalau kita kata macam bunuh diri yang gitu teruk. Kita tak naklah berlaku macam tu, khususnya negara kita. Ya, tidak boleh kita jadi orang panggil stres sampai peringkat bunuh diri, sampai peringkat membinasakan diri sendiri. Dan ulama sebut dan kita pun tahu, antara dosa yang tak boleh bertaubat, dosa bunuh diri. Nak bertaubat macam mana? Sebab tuan dia bunuh diri. Bila tuan dia bunuh diri, mati. Bila mati, mana boleh bertaubat dah. Jadi sebab itu ada ulama mengatakan antara dosa-dosa besar yang disebut yang 7 itu salah satunya bunuh diri. Jadi itu sangat pentinglah kepada kita dalam kita mengurus emosi kita semasa dilanda pandemik COVID-19 ini. Ya. Macam-macam berlaku kita tengok lah hari ni. Jadi sepatutnya kita orang Islam, sepatutnya kita kena kembali kepada sejarah kita dalam Al-Quran, dalam hadis, supaya kita dapat mengambil iktibar. Supaya dapat mengambil iktibar. Kalau tidak, kita tak ada gunalah kita sebagai seorang Islam, kita tidak merujuk kepada sejarah-sejarah yang Allah Ta'ala paparkan dalam Al-Quran itu sebenarnya untuk kita, bukan untuk dibaca semata-mata saja gitu. Ya. Jadi sebenarnya pandemik COVID-19 ni merupakan satu, orang kata, bala yang memang dah sedia ada dahulu, ketika dulu pun para umat terdahulu pun telah melalui kesan ataupun masalah ini. Lagi berat lagi berbanding kita pada zaman sekarang ni, Ustaz. Ya, betul. Okay. Jadi pada penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara hikmah lain kesan pandemik COVID ini juga, ia mengajar kita supaya lebih bersyukur dan bersabar dalam kehidupan. Sebelum wabak ini melanda negara kita, ada kalangan kita yang tidak pernah merasai keperitan kemiskinan. Ini pun sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Ustaz dalam Al-Quran sebentar tadi. Terhad pergerakannya, sukar mendidik pelajar dan seumpamanya. Sekarang kita semua terpaksa menghadapi kelembapan ekonomi, tidak dapat bergerak bebas dan terpaksa mendidik dan mengawal sendiri kenakalan anak-anak. Hal ini akan membawa kita merasa lebih bersyukur atas nikmat kurniaannya dan bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada wabak ini juga, semua ahli keluarga terpaksa berada di rumah, tidak dibenarkan keluar ke mana-mana. Dalam tempoh ini juga hubungan ahli keluarga yang didapati bertambah erat, betul Ustaz? Kan? Bertambah erat, anak-anak mendapat perhatian dan bergaul dengan ibu bapa dalam masa yang lebih lama. Salah faham dalam kalangan suami isteri berkurangan, bahkan ada yang hampir-hampir hendak bercerai, bertaut kembali. Kan? Jadi begitulah, demikianlah antara hikmah dan pengajaran yang dapat kita ambil daripada wabak COVID-19 ini. Persoalan yang saya ingin lontarkan kepada Ustaz, jika kita melihat situasi yang kian meruncing dan merisaukan pada ketika ini, sehingga kan menimbulkan panik. Panik ni Ustaz, okay? Dalam setengah pihak, apakah pandangan dan saranan Ustaz yang perlu diambil supaya kita bertindak sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Silakan Ustaz. Ya. Jadi kita apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sememangnya kita sebagai orang Islam ini, kita sepatutnya kita kena sedar bahawa kita adalah hamba Allah. Apabila kita sedar kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebagai seorang hamba ni, apa saja yang Allah Taala nak buat boleh buat. Jadi kita terima seadanya, dan itu peringkat pertama kita berfikir. Tetapi seterusnya kita tak boleh kekal berfikir begitu, sebab kita nama hamba Allah Ta'ala berarti kita ada iman. Apabila kita ada iman berarti kepercayaan, dan kepercayaan ini kita bukan hanya percaya membabi buta begitu, tidak ada apa-apa kita kata dalil, sumber, tetapi kita ada sumber. Sebab itu kita alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'ala utus Nabi, sebenarnya dia membawa dua. Pertama rahmat, yang kedua nikmat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, ya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ada sejarah Nabi dulu, Nabi dituduh gila, tetapi apabila Allah Ta'ala menjawab ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, awak Muhammad dengan nikmat yang Allah beri, yang saya nak sebut nikmat. Jadi maknanya pelantikan Nabi itu merupakan nikmat. Begitu juga ayat yang biasa kita baca dalam Fatihah, siratal ladzina an'amta, jalan yang telah engkau beri nikmat. Kalau kita lihat nikmat di situ, bukan berarti nikmat kita makan nasi, kita makan itu, dapat ini. Berarti nikmat ni itulah agama. Berarti iman. Jadi sebenarnya kita orang Islam ini, kita bersyukur kerana Allah menurunkan Al-Quran, melantik Nabi sebagai panduan kita, sebagai pemimpin kita, supaya apa? Supaya terutama dalam ketika diuji begini, ya, sebelum diuji mungkin kita tak ada apa-apa yang perlu kita berfikir lebih hebat, ya. Jadi kita kena bersedia, ya, bila diuji begini, maka mesti ada kekuatan dalam jiwa kita. Jadi antara kekuatan yang ada dalam jiwa seorang mukmin, seorang muslim ini, iaitulah iman. Jadi sebagaimana yang Nabi SAW sebut, Nabi mengajar kita tentang iman ini, iaitu kita percaya bahawa ujian ini daripada Allah. Umpamanya kalau kita kata COVID-19 ini, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, dia ada sebut saya bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit taun. Saya tanya tentang taun. Jadi sekarang kita sebut taun ni wabak lah. Kalau nisbah kepada kita ini, kita panggil COVID-19 lah, ya. Sebab kita dilanda wabak. Dan wabak dulu disebut nama taun, ya. Dan hari ini disebut nama kita, wabak kita COVID-19, ya, corona. Jadi Nabi fa akhbarani annahu azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha. Ini jawapan Nabi. Maka Nabi kita memberitahu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, itu adalah satu seksaan. Nabi kata itu satu seksaan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ala man yasha, kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi macam kita inilah, kita tak nampak COVID-19 ni. Ya, betul. Kita tak nampak. Ya. Dan apa yang saya dengar lah, ini mungkin boleh dibetulkan oleh pakar-pakar perubatan lah, ya. Saya tidak pakar perubatan. Cuma pandangan. Kata bahagian virus ni, dia kata virus ini dia bukan macam kuman ataupun kita kata bakteria. Bukan bersifat hidup ongak-ongak itu, tidak. Tak. Dia bersifat halus. Macam kita tengok debu-debu tu. Jadi macam mana kita nak macam mana kita nak tengok, macam mana kita nak kesan. Itu saya katakan ini adalah satu wabak yang Allah hantar untuk menguji kita. Kita tak nampak.
ada orang cakap, ada orang kata kita pegang di situ di sini. Ya memang kita kena ikut SOP lah. Tetapi sebenarnya yang dinyatakan oleh Nabi SAW ini, iaitulah ini diutus oleh Allah. Mana kalau Allah Ta'ala kata tak menjadi, tak menjadi. Jadi kita kena ada pegangan kita. Jadi pegangan kita ini amat penting kepada kita. Bukan hanya kita takut, macam kita takut kepada apa benda kita tak tahu. Nah, jadi itu tak boleh. Mesti kita kena ada pegangan. Sebab kita orang Islam, kita seorang yang bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting. Nah, jadi Nabi sebut lagi wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Ini yang menarik. Ya. Dan Allah menciptakan menurunkan wabak tadi ataupun bala tadi, ya, rahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang mukmin. Ini yang kita kena tahu. Kita fikir apa pula rahmat? Ini kan wabak, ini kan bencana. Betul, Ustaz. Tetapi kalau kita memahami, menghayati, cukup menarik bagi kita. Sebab kalau kita kata kita tak setuju pun memang kena setuju. Sebab apa? Ini wabak. Tak ada siapa yang boleh menafikan. Kalau kita lihat contohnya negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun, sebagai negara-negara yang teknologi tinggi. Kita fikir dengan akal kita. Tak sepatut mereka merebak dan juga terkena dengan begitu teruk. Kalau kita mungkin kita kata teknologi kita tak berapa tinggi, mungkin kita tak ada keupayaan. Keupayaan mereka lebih hebat. Tetapi apa yang kita lihat hari ini dengan mata kasar kita lihat sama, malah lebih teruk daripada itu. Ini terbukti bahawa kita tidak dapat menolak apa yang Allah Ta'ala sudah menetapkan, ya. Sudah menetapkan. Jadi sebab tu Nabi SAW sebut kepada Sayyidatina Aisyah menjadi rahmat kepada orang mukmin. Jadi saya rasa contohnya kita warga UiTM lah, ya. Puan, ya. Sepatutnya saya rasa kita kena hayati yang Nabi SAW rahmat. Kita fikir apa rahmat? Rahmat ni kasihan belas. Jadi kita kadang-kadang stres, bukan orang lain, kita sendiri, keluarga kita dan semua ramai yang stres. Tapi kita boleh kita ingat rahmat bagi orang mukmin ini, ya. Yang mana laisa min ahadin yaqa'ut ta'un. Ya? Orang yang Allah Ta'ala timpa wabak ini, jadi apa yang dia perlu buat ikut SOP dia, fayam kusufi baladi. Lalu dia kena quarantine, dia kena kawalan. Itu saya terjemah dalam bahasa yang mudah faham lah, ya. Lalu dikenakan perintah kawalan pada daerahnya, negerinya, negaranya, ya. Sabiran muhtasibah, ini syarat yang kita kena highlight. Mesti sabir, Nabi kata, mesti orang ni kena sabar. Yang kedua, muhtasiban. Yang muhtasiban ni, apabila kita sabar, kita cukup mengharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunlah dosa kita dan sebagainya. Kita harap begitu. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Ini penting. Kita sebagai Islam, saya nak tekankan khususnya kepada sahabat-sahabat kita, warga UiTM kita, ya. Sebab kita pun program inspirasi jiwa yang dianjurkan oleh kita UiTM, ya, puan, ya. Ya, betul. Jadi saya fokuslah kepada warga kita. Mari sama-sama saya mengajak kepada warga kita dan semua amnya yang di luar sana, yang Nabi SAW sebut ni. Ini akidah kita. Nabi kata apa? Ya'lamu annahu la yusibuhu. Kita kena tanam dalam jiwa kita, tidak akan terkena musibah ini, tidak akan berjangkit musibah ini kecuali yang sudah ditulis, ditetapkan oleh Allah SWT. Ini penting, sangat penting kepada kita. Dan ini kita kena jadikan satu pegangan untuk kita. Barulah kita jadi rasa khusyuk, kita rasa kita, orang kata insaf dengan ditimpa musibah COVID-19 ini. Kalau tidak, kita jadi tak ada apa-apa. Biasa, tak boleh macam tu. Kerana ini ujian Allah SWT nak baiki kita, nak memberikan rahmat kepada kita supaya kita dekat dengan dia. Kalau orang yang macam ni, katalah orang tu ditimpa musibah tadi ataupun terkena, katalah positif COVID-19, kebetulan Allah Ta'ala tulis dia meninggal dengan sebab tu. Contohlah, ya, saya katakan.
Nabi kata apa? Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Orang ini yang macam sifat macam tadi, yang keyakinan yang tinggi dengan Allah SWT tadi, dia akan dapat pahala syahid. Masya Allah. Jadi kita tak adalah prejudis kepada mereka, kita tak ada berpandangan negatif kepada mereka, tak ada. Malah kita rasa mereka bertuah. Tapi bukan kita minta supaya kita sampai ke peringkat itu. Ya, Sebab bila Allah dia ni menentukan. Ya Pak ya. Maksudnya di situ apa yang berlaku kita pada ketika ini sebenarnya Allah nak mengangkat lagi darjat kita sebenarnya. Betul. Ya, Ustaz. Ya. Tapi itulah bila saranan Ustaz tadi, kita perlu kena tanam akidah, kita kena tanam pasak dalam diri kita bahawasanya apa yang berlaku ketika ini merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggikan lagi darjat kita sebagai hamba-Nya di sisi Allah. Tapi kan Ustaz, saya nak bertanya, kalau kita yang umat Islam ni, kita yang beragama Islam, alhamdulillah. Ya. Okay, tapi bagi mereka yang bukan beragama Islam, Ustaz, macam mana pula? Bagi pandangan Ustaz itu sendiri. Itulah maksudnya beruntungnya menjadi orang mukmin tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebab tu nanti insya-Allah di akhir saya akan ajar doa untuk kita bersyukur insya-Allah ya. Insya-Allah. Jadi Ustaz, sebenarnya dengan kita berbuat kebaikan, contoh bersedekah, memberi makanan, bertanyakan khabar bagi sahabat-sahabat kita yang telah telah terkena dengan COVID-19 ini juga merupakan satu tindakan yang baik yang perlu kita kita ambil supaya kita menghargai. Okay? Kita menghargai dan merasai keperitan yang dialami oleh mereka yang terkesan dengan pandemik COVID ini. Sebenarnya kan Ustaz, kalau kita nampak ketika inilah bila mereka terkena COVID-19, maka kita yang kita kata ni tidak terkena lah kan. Kita makin menjauhkan diri daripada sahabat-sahabat memandang kita. Itulah, ya memandang. Ustaz. Jadi apa pandangan Ustaz lah sendirilah supaya kita sebagai umat Islam, sebagai sahabat seagama, bila mereka menghidapi penyakit COVID ini, so, kita tidak perlu menjauhkan diri. So mungkin pandangan Ustaz sendiri macam mana? Ya, kita perlu ikut SOP itu memang sebagaimana yang ditetapkan itu memang penting. Kita kena jaga. Cuma kita kena berpandangan itu. Yang kita kena jaga perasaan dia. Perasaan dia, contohnya kita jangan rasa kita macam seolah-olah jijik sangat. Ya. Macam tak boleh nak telefon ni. Kalau telefon nanti mengalir virus dalam telefon. Tak boleh. Ya, Ustaz. Tak boleh. Patutnya kita banyak beritahu semangat, memberikan suntikan semangat supaya dia lebih semangat dan lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Kita beritahu bagaimana dia sebut dalam hadis ini. Kan muhtasiban ni mengharapkan pahala, sabar. Awak diuji oleh Allah, tak apa, kata ini adalah dapat pahala yang besar. Jadi dia lagi semangat ini, kita pula yang hentam dia. Dahlah dia dalam keadaan diuji. Ini tak betul. Pandangan saya, kita kena sama-sama memberikan suntikan semangat supaya dia sabar dan mengharapkan pahala. Sisi Allah SWT. Yang SOP memang kita wajib jaga seperti yang ditetapkan lah. Yang itu pasti. Tak boleh kita nak langgar SOP itu. Sebab Nabi pun yang kita buat SOP ni pun memang bertepatan dengan syariat Islam dan juga dengan dengan agama kita. Tapi pandangan tadi tu begitu sebenarnya. Terima kasih Ustaz. Baiklah Ustaz dan para penonton, segmen Bual Bicara kita, bicara ilmuwan kita telah sampai ke penghujungnya. Oleh itu saya ingin kita sama-sama memberi perhatian kepada beberapa perkara berikut. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa segala penyakit adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepadanya lah jua kita mohon kesembuhan. Umat Islam hendaklah mengambil pengajaran daripada wabak COVID-19 ini bagi meneruskan hidup dengan norma baharu yang lebih bertanggungjawab dan berdisiplin. Umat Islam hendaklah sentiasa merasai bahawa kehidupan ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat siapakah hamba-hambanya yang bersyukur dan bersabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan kepada kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk ayat 2. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Nazri atas ilmu dan perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi. Diharapkan para hadirin, penonton dan diri saya sendiri mengambil iktibar dan panduan dalam menjalani kehidupan berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi sama-sama kita menada tangan, mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Nazri kita. Tafaddal mashkura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala wa darqis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal junun wal judham min sayyil asqam. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba ma la yakshifu ahadun ghayruka ya Allah. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin Rabbal Alamin. Semoga Allah memperkenankan doa kita semua dan mempermudahkan segala urusan dan tindakan yang kita ambil dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap yang berlaku berada dalam ilmu Allah, iradahnya dan kekuasaannya. Justru sebagai hamba kita tidak boleh merasakan ujian yang datang itu sebagai musibah semata-mata. Lantas kita merasa tertekan, berfikiran negatif, stres dan lain-lain. Tetapi Islam mengajar kita supaya berfikir dengan betul agar dapat menjalani dan menghadapi ujian dengan kekuatan sabar dan iman. Setiap ujian atau musibah didatangkan bersama dengan keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sewajarnya kita memperbanyakkan doa dan istighfar agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa kita dan mengganjari kita melalui musibah dengan pahala dan kebaikan yang besar. Usah panik, risau dan risau yang berlampau. Apa yang penting kembali kepada ajaran yang digariskan dalam Al-Quran dan Hadis. Amalkan ayat atau zikir pendinding yang telah dikongsikan oleh Ustaz sebentar tadi. Sentiasa mengikut segala SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita jaga kita, stay safe, insya-Allah kita akan menang. Sampai berjumpa lagi di siaran program Inspirasi Kedua UiTM Cawan Kelantan. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sebenarnya ni sedikit pesanan mesra lah ya. Okay, kepada makluman semua penonton. Siaran kita ni boleh dilihat secara terus melalui channel YouTube rasmi UiTM Cawan Kelantan. Jadi mana-mana para penonton ataupun staf UiTM yang tidak berkesempatan melihat kami bersama-sama kita dalam program Inspirasi Jiwa Siri 1 ini, maka bolehlah melayari YouTube rasmi UiTM Cawangan Kelantan. Dan juga Ustaz, sebenarnya kita program ini sangat bertuah kerana kita telah ditaja khas ya daripada Flower Cinta Flower Bouquet iaitu Puan Nurul Najiyah Yasin
yang juga merupakan alumni UiTM Cawangan Kelantan. Jadi mana-mana individu atau businessman atau businesswoman yang berkeinginan pihak kami publishkan bisnes Tuan Puan sebagai penaja di skrin TV ketika setiap kali siaran berlangsung, bolehlah memberi tajaan kepada program Inspirasi Jiwa. Ini sama ada tajaan dalam bentuk wang ringgit ataupun cenderamata. Ya. Jadi sekian, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Bye-bye. Alhamdulillah. Rasa lebih hebat ni ke banding yang rakaman? Ya.